Israel dia tak sedar-sedar diri. Takkanlah sampai tahap macam tu, dah bertahun-tahun. Masalahnya kita nak masuk melalui pintu negara-negara jiran. Tapi what's the plan? Kita create benda tu supaya satu motivasi pada dia orang. Dulu masa Pakatan Harapan memegang kerajaan, dia adalah kononnya report card dan sebagainya. Apa sebenarnya plan dan hala tuju kerajaan? Sebab bagi saya tak masuk akal lah nama ni dikeluarkan dari kabinet. Sebab kita nak supaya biarlah kita hukum orang dengan adil. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi kita ke episod keempat podcast Relax Bro. Saya Dato' Batu Bari. Saya Wan Agil. Dan kali ini kita ada sebenarnya banyak isu. Banyak lah. Banyak isu. Banyak. Cuma memandangkan kita Relax Bro ni kita buat seminggu sekali je. Betul. Kita ada masalah pengurusan masa. Bukanlah masalah actually. Tapi kita ada masing-masing ada tugasan masing-masing. Betul. Tapi yang pentingnya kita akan sentiasa berkongsi pendapat dan pandangan dan juga idea tentang isu-isu yang berlaku dalam negara kita. Betul. Jadi pada rakan-rakan yang mendengar podcast Relax Bro, saya minta kami semua di Relax Bro ni mohon untuk like, subscribe and share Relax Bro di Spotify, Facebook, Twitter, TikTok dan Instagram. Sebab kalau tak ada sokongan daripada para pendengar, kami tak mampu untuk buat konten yang hasilnya baik untuk para pendengar di Spotify dan semua social media platform yang ada. Sihat ya Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Saya sekarang Cuma malam-malam ni lagi, malam ni kita pakai serban. tak, sebab saya bila nampak macam ni, Ha. saya panggil Ustaz. Kadang-kadang tak tahu nak panggil Ustaz ke Dok ke Bro kan. Boleh Tapi je, apa-apa pasal saja. hari ni kita pakai Jadi panggil ustaz tu. panggil Ustaz terus. Okay, Cumanya hari ni kita nak bagi tahu pada pendengar podcast yang kita bersolidariti untuk rakan-rakan kita di Palestin. Yang kita pun tahu, semua pun sedia maklum, mereka diserang hebat oleh rejim Israel. Dan ada beberapa perkara yang saya rasa kita boleh bincang dan mungkin memberikan sedikit penjelasan pada sahabat-sahabat yang di Malaysia, bagaimana reaksi kita kepada isu Israel-Palestin dan apa yang perlu kita buat. Dia hari ni 1354 orang dah. 5 jam lepas yang terkini saya dapat daripada berita. 1354 orang yang terkorban. Moga-moga mereka semua syahid insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan insya-Allah. Cumanya isu Palestin ni isu yang tak selesai. Daripada usaha-usaha pelbagai telah berlaku. Ni sejak cerita 40-an. Sejak kedatangan Jews ke bumi Palestin. Sejak itu krisis berterusan sampai penganjuran perdamaian beberapa kali telah berlaku. Perjanjian Oslo, kemudian Arab dengan Israel punya conference, peace conference juga telah dianjurkan oleh US pada ketika itu. Tapi benda-benda ni semua tak mendatangkan hasil yang baik. Kenapa? Kerana isu yang paling besar sekali, dari masa ke semasa tanah orang Palestin dirampas secara berperingkat. Jadi apa guna cadangan dan idea? Two-state solution yang dibangkitkan. Pemimpin negara kita tiap kali unggah, tiap kali United Nations punya conference, akan bercakap benda yang sama aja. Benda soal Palestin, benda soal Israel, benda soal kekejaman Israel, benda cadangan two-state solution yang Tun Mahathir pun cakap benda yang sama berkenaan dengan idea two-state solution. Setiap kali perang, itulah yang kita bangkitkan. Tapi nampak cara macam Israel dia tak sedar-sedar diri. Tapi ini yang pelik. Saya sebenarnya, kalau kita bercerita tentang isu Palestin Israel ni, kita ada OIC. OIC lah. Kita jangan betul lah. Itu betul cynical tu. Cynical lah. Kita ada OIC. Dalam masa yang sama, walaupun kita tak payah harap lah PBB unggah UN ni, kita ada OIC yang bersolidariti dengan Palestin, tetapi akhirnya dia seolah-olah cukup sekadar cakap yang kita bersolidariti. Itu je, cukup.
Takkanlah sampai tahap macam tu, dah bertahun-tahun benda ni. Dan it must be driven, mesti ada seseorang ataupun sesebuah negara yang mesti jadi champion, mesti bersifat ataupun mempunyai keupayaan untuk bersifat tegas kepada komuniti dunia yang mengatakan bahawa enough is enough. Ini bukan isu politik, bukan isu kemanusiaan. Yang mati, yang terkorban ni orang-orang biasa. Yang bergaduh ni adalah kuasa-kuasa yang mahukan lebih banyak kuasa. Dan yang tengok dan kononnya menyokong sedih terhadap Palestin ni pun juga orang-orang yang duduk dalam kuasa. Jadi saya rasa dah sampai masanya kita kena bersifat tegas. Sebagai sebuah negara berdaulat macam Malaysia ni, mungkin kita ni suara kita tak cukup kuat lah, Dok. Tapi I think we need to drive OIC, at least ada stand dan juga ada tindakan. Dia tiap-tiap tahun kita cakap benda yang sama. Sebab serangan ni seolah-olah dijadikan sebagai satu urus niaga. Saya katakan urus niaga kan saya terlibat dalam misi ke Gaza ni beberapa kali, 3 kali. First time saya dapat masuk tahun 2011, saya dapat masuk ke Gaza. Kemudian tahun 2016, masa tu tak dapat masuk tapi kami sampai ke pintu Rafah sahaja, iaitu border Mesir Gaza. Dan yang terbaru tahun 2021 ketika mana COVID, kita ada misi khas pergi ke Gaza, tetapi sebulan lebih kita menanti tunggu kelulusan, tapi tak dapat masuk. Namun alhamdulillah barangan yang kita hantar sampai. Jadi benda ni tiap-tiap tahun berlaku dan saya melihat ia sebenarnya adalah salah satu punca pendapatan Israel. Sebab apa? Sebab barangan-barangan, goods, kemudian perubatan datang dari Israel. Okay. Sebarang pembelian kita beli di Gaza datang daripada Israel. So jadi macam seolah-olah sumber pendapatan tahunan. Mesti. Yes, peperangan ini is money. Duit. Yeah, that's very true. Okay, so jadi sekarang ni cuma kali ini agak luar biasa. Okay. Ada yang mengatakan soal ini kebimbangan apa dipanggil Hamas kepada usaha-usaha normalisasi dunia Arab terhadap hubungan dengan Israel, seperti mana Dubai dikaitkan UAE dan beberapa negara-negara yang lain lagi. Tetapi pada saya itu mungkin masing-masing ada political agenda masing-masing. Tetapi yang lebih besar daripada itu, saya sendiri bila mendengar ada ucapan MP dalam parlimen, yang ni saya nak kena tegur, bercakap soal Hamas, bercakap soal Qassam dalam parlimen Dewan dan mengkritik parti PLO, okay, which is parti kerajaan di sana lah, di Palestin. Pada saya, kita tak perlu participate dalam dia punya politik. Kita kena melihat mereka sebagai rakyat Palestin. Itu point dia. Macam dia orang datang ke Malaysia, dia orang jangan tengok kita, ni parti PAS, kami nak jumpa dengan dia orang je. Kami tak mau jumpa dengan UMNO, dengan PKR, dengan itu. Tak boleh. Dia orang tak boleh kacau kita punya politik. Dia orang datang berjumpa dengan kerajaan kita, ikut saluran kedutaan Palestin di Malaysia. Macam kita pergi ke sana, kita tak boleh terlibat dengan politik mereka. Okay. Kesan dia tak bagus. Betul. Kesan dia contohnya. Okay, kita tahu Mesir tak mengiktiraf Hamas, tak mengiktiraf kerajaan Hamas di Gaza. Jadi kita rakyat Malaysia, kita nak hantar bantuan. Ada misi, NGO nak pergi hantar bantuan. Bawa lah barang-barang semua. Kemudian kontak dengan orang Hamas contohnya. Ini realiti berlaku. Bukan saja kepada saya dan kepada NGO lain lagi. Yang mereka buat kutipan sendiri tau. So jadi sampai kat sana bila mata-mata ataupun kerajaan Mesir acknowledge, tahu bahawasanya kita ada engage dengan Hamas, kerajaan Hamas, isunya jadi apa? Disekat, tak dibenarkan masuk. Jadi masalah. Yang ruginya orang Palestin. Yang ruginya orang Palestin di sana. Okay, walaupun mungkin kita boleh pergi hantar buy ni, kita boleh pergi hantar duit TT dan sebagainya. Tapi Hamas sebagai orang Palestin tak salah. Tapi isunya bila bercakap soal geopolitik, ini kita kena faham geopolitik. Contoh sahabat kita kenal orang besar yang, bukanlah nama-nama besar yang memperjuangkan orang Palestin di Gaza. Contohnya macam Nadir An-Nuri. Sahabat kita, dia tak ada salah apa pun.
Tapi dia berada di bawah kerajaan Hamas di Gaza. Okey, soal dia parti mana ke, dengan Hamas ke bukan dengan Hamas, tu nombor dua. Okey, tapi sampai satu masa apabila engagement tu ada related dengan kumpulan-kumpulan yang negara-negara jiran tak suka. So yang masalahnya apa? Masalahnya kita nak masuk melalui pintu negara-negara jiran. Pintu Mesir atau pintu Jordan. Last kali kita akan jadi masalah. Sebab kita Yes. melibatkan diri dalam libat geopolitik dalam Palestin. geopolitik. So sebab itu kalau kita betul-betul yang ada plan nak pergi dan sebagainya, guna saluran kerajaan. Guna saluran kerajaan, engage dengan MOFA Malaysia, engage dengan kedutaan Palestin di sini, kemudian kedutaan Mesir ataupun kedutaan di Malaysia di Jordan. Okey, untuk masuk melalui saluran-saluran yang tidak mendatangkan masalah ke depan kepada kita. Dan saya juga rasa selain daripada kita membantu sahabat-sahabat kita di Palestin, mungkin juga kita boleh membantu sahabat-sahabat Palestin kita di Malaysia. Yang mana saya diberitahu dan tadi pun Dok ada beritahu saya, ada student-student Palestin yang belajar di universiti-universiti Malaysia ni yang mana ahli keluarga mereka terkorban semasa serangan Israel. Dan mereka terputus bekalan kewangan, tak boleh nak balik dan sebagainya. Dan mereka juga mungkin bank hancur. Hancur. Jadi mereka ni seperti selai sepinggang di negara kita. Jadi bolehlah bantu, mungkin boleh berhubung dengan kedutaan di Malaysia, Palestin Indonesia, dan bantu rakan-rakan Palestin kita yang berada di Malaysia. Tapi satu lagi mungkin saya rasa worth to share, bagus juga bila kita dengar perkabaran bahawa Arab Saudi menggantung segala usaha normalisasi bersama dengan Israel disebabkan serangan di Palestin. Itu satu berita yang sangat menggembirakan saya. Okey, bukan sebab saya ada kecenderungan kepada Saudi kerana saya belajar di Saudi, tetapi itu perkara yang pada saya alhamdulillah satu tindakan tegas yang diambil oleh kerajaan Arab Saudi. Yang dilihat sebelum ini oleh beberapa pihak, ini macam Saudi pun macam nak ke pro Israel, pro Amerika. Namun dengan pendirian ini saya kira satu perkara yang sangat baik untuk dunia Islam. Menunjukkan prinsip yang jelas. Menunjukkan prinsip yang jelas. Dan satu lagi berita yang mungkin mengembirakan kita ialah bila mana dikabarkan MBS menelefon PMX untuk menjemput Perdana Menteri kita ke Saudi. Yelah, heboh-heboh tak sangka itu ni kan. Masa pergi tak dapat jumpa. Orang tu kata macam-macam, kata pergi tak ni. Benda tu pada saya miscommunication. Mungkin ada kelemahan tertentu yang tak disusun atur dengan awal. Bulan puasa ni sebenarnya Arab. Mungkin ramai orang tahu dan mungkin ramai orang tak tahu. Arab ni bulan puasa sebenarnya dia ambil masa dengan keluarga, dengan ibadat. Pelik, cuti 10 akhir Ramadan di Saudi, cuti habis, tutup sampai kerajaan tutup hari raya Aidilfitri. Yes, fokus untuk ibadat. So itu kebiasaan. So pertemuan di bulan puasa ni memang agak rare, susah berlaku. Jadi mungkin itu yang berlaku. So sekarang ni dah panggil dah. Mudah-mudahan kita harap kerjasama antara Malaysia Saudi itu dapat diperkasakan. Investment besar Saudi di Pengerang, dan kita harap ada few company Malaysia yang invest di Saudi juga. Dalam palm oil, ada refinery. Malaysia ada company di Saudi. Di Saudi, di Yanbu. Okay, dan ada few businesses, especially haji, umrah. Betul. Okay, dan tourism Saudi yang sekarang ni saya pun saya terfikir apa tahu dia? Agil. Saya terfikir Agil. Saya terfikir satu benda. Saudi padang golf pun saya tak pernah main golf. Sama lah kita. Saya tak main golf. Siapa yang tak reti main golf dan tak faham kenapa nak main golf. Tapi Saudi dengan pembangunan sport city dia, dengan padang golf dia, saya terfikir tak mustahil satu hari nanti orang nak pergi Mekah kan, pakai kain ihram tapi bawa kayu golf. Sebab lepas tu dia boleh main golf. Tapi itu nilai tambah. Dan kita harapkan supaya hubungan Saudi-Malaysia ni akan diperkukuhkan dengan lawatan rasmi atas jemputan MBS. Mudah-mudahan. Sebab hubungan ni hubungan yang kata penting lah. Dan strategik. Dan sangat strategik untuk Malaysia, terutamanya bila berhubung kait dengan aktiviti umrah dan haji dan sebagainya. Dan sebagai negara sesama Islam yang saya rasa amat penting untuk kita pelihara hubungan dari sudut keuangan. Betul. Kita harap banyaklah lagi peluang-peluang ataupun investment Saudi ke Malaysia. Which is Saudi sebenarnya selesa dengan Malaysia. Betul lah. Sangat selesa. Saya ingat gimana Agil satu
kenangan lampau dengan Saudi ni. Masa agreement, signing agreement antara Petronas dengan Aramco. Aramco. Okay. Saya terlibat sebagai translator. Okay. Masa tu ketika mana kita meeting dengan Petronas, saya dalam meeting tersebut translator untuk event penganjuran di hotel, di sebuah hotel di Kuala Lumpur, St. Regis. Mandarin Oriental. Mandarin Oriental. King Salman datang duduk di St. Regis. Okay. Tapi program tu di Mandarin Oriental. Biasalah Petronas mungkin dia orang nak buat majlis tugas besar dan sebagainya. Tapi Saudi dia kata dia nak majlis tu, dia kata dia nak akhawi, majlis yang saudara, macam saudara. Bersaudara. So jadi good idea daripada Petronas punya ni, dia orang buat majlis tu ada gambar-gambar sejarah history raja-raja kita daripada tahun agung kita yang pertama dulu. Yang kedua Sultan Abdul Halim, ketika mana first time turun ke Mekah, ada gambar tu letak semua archive, keluar balik pasang semua dekat Hotel Mandarin Oriental tu. Menunjukkan keakraban Malaysia dan Saudi Malaysia lah. dengan Saudi. So kita harap PMX bawa balik sesuatu daripada Saudi, insyaAllah. Buah-buah tangan untuk perkemas dan mantapkan dan lagi ekonomi kita. Negara kita. Jadi kita akan ke topik yang seterusnya. Kita berehat sebentar. Okay. Relax bro. Okay, kembali kita ke podcast Relax Bro. Dok, topik yang seterusnya mungkin tak adalah panas sangat, tak adalah sejuk sangat. Ialah pencapaian kita di Sukan Asia. Kita dapat membawa pulang 32 pingat, 6 pingat emas. Satu pencapaian yang not bad sebab kita punya sasaran tu 27 kan. So okay lah. Dia macam tak optimistik sangat, tak adalah orang kata too much, dan kita bawa balik ke 32 pingat. Alhamdulillah. Cumanya apa yang perlu diperhalusi hala tuju sukan negara kita ni. Betul. Okay. Tapi saya rasa yang ni compare to Sukan C dulu, kita capai dah pencapaian kita di Sukan C. Sukan C tak capai. So ini diletak target rendah, tapi dapatlah 32. Managing expectation. Yes. Apapun kita kena ucap juga tahniah kepada atlet-atlet kita, KBS, kepada atlet kita dan juga kepada KBS lah atas kejayaan dan pencapaian tersebut. Cuma apa yang saya katakan tadi tentang hala tuju sukan dalam negara kita ni, nak ke mana? Saya setuju dengan pendapat Dok tadi. Bila kita cakap pasal sukan ni, Dok, is it good enough to have ataupun cukup sekadar kita participate dalam pertandingan-pertandingan sukan antarabangsa dan di peringkat Sukan C, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan Sukan Olimpik, sekadar cukup kita terlibat, ataupun kita nak ke satu tahap yang mana kita memang boleh orang kata duduk sama tinggi dengan kuasa-kuasa sukan dunia. Dan betul lah, kita tak nak bandingkan negara kita dengan China, dengan India, dengan Amerika Syarikat. Tapi at least kita ada sasaran untuk jadi sebuah negara yang mana industri sukan kita mencapai satu tahap yang boleh kita kata kita tak boleh keluar daripada industri sukan. Maksudnya kita memang masuk tu, memang kita ada nama lah. Okey, ada orang kata sebab dia orang buat branding. Branding maksudnya? Contoh, branding dengan marketing EPL. Oh, tak. Tapi yalah. So, dia want invest on that. Tapi kalau kita tengok EPL ni lain, Dok. EPL ni contohnya sukan bola sepak di UK, for example. Dia memang satu industri yang besar. Tapi bila saya kata tentang sukan sukan Secara untuk umum. secara umum lah, kita nak masuk lari, nak masuk gimnastik, nak masuk renang, nak masuk terjun, nak masuk badminton. Sukan-sukan ni dia even bukan takraw, dia bukan sukan yang macam berindustri, spesifik industri macam bola sepak, macam NFL, macam basketball, tak. Tapi sukan-sukan yang akan dipertandingkan di peringkat Sukan C, Sukan Commonwealth, Sukan Asia, Sukan Olimpik. Sukan-sukan ni kita nampaklah, nampaknya kita ni cukup sekadar menyertai. Betul lah, kita menang, tapi what's the plan? Sebab bagi saya, pendapat saya, kita tak ada satu framework yang jelas
terutamanya dari segi untuk mendapatkan bakat-bakat sukan dengan lebih tersusun. Okey, pandangan pasal sekolah sukan? Okey, saya tak setuju dengan sekolah sukan. Kenapa? Sebab sekolah sukan ni, dia sekolah elit. Bagi saya lah. You hanya ambil best of the best untuk letakkan di sekolah sukan. Dan akhirnya, kita hanya akan ambil atlet-atlet daripada sekolah sukan. Bagaimana dengan atlet-atlet atau bakat-bakat di sekolah-sekolah biasa? Best of the best dari sudut dia punya bidang lah. Betul. Ha? Tapi, Dok, yelah, sekolah sukan ni orang kata sekolah sukan, sekolah projek ni. You are very specific on certain individual yang you dah scout daripada awal. Yeah. Letak dalam satu environment yang betul-betul dia dibentuk menjadi atlet sukan. Dan akhirnya kita hanya akan bergantung dengan talent pool yang sama. Itu yang saya tak setuju. Walhal, bila kita bercakap tentang talent pool kita besar. Kita ada banyak sekolah, kita ada ramai bakat-bakat muda yang di kampung-kampung yang kita tak pernah tahu pun ada. Saya bagi contoh lah, saya baru tengok cerita Netflix, Beckham Netflix series ni. Sebab saya Manchester United fan lah. Daripada dulu sampai sekarang. Sorry. Kan? But itulah, saya tak boleh. Itu allergic sikit kalau pakai baju Liverpool tu gatal. So, dalam siri satu benda yang menarik perhatian saya dalam cerita Netflix limited series Beckham ni, Beckham daripada keluarga biasa, bapak dia tak main bola tapi bapak dia train dia main bola. Dia a working class family, main bola di neighborhood atau community level. Pasal di UK ni ada banyak liga. Dia peringkat banyak liga daripada peringkat neighborhood sampai ke peringkat community, dia punya municipal council area dia. Jadi Beckham main di peringkat tu. Dan akhirnya scout daripada Manchester United jumpa dia di padang biasa, padang community main bola tiap-tiap hari Ahad atau weekend. Memang masa saya belajar di UK tu memang bila weekend je you akan nampak banyak competition berlaku di padang-padang community. Dan akhirnya scout tu jumpa Beckham dan Beckham akhirnya dipanggil oleh Alex Ferguson untuk menjadi player Manchester United. Saya guna contoh tu untuk menunjukkan bahawa mereka ada proses. Dan proses itu adalah satu proses yang berfungsi, yang it works for them. Cuma kita di Malaysia ni macam mana? Kita pun ada proses juga. Prosesnya? Yalah, jurulatih. Masuk cari player. masuk sekolah sukan, masuk persatuan, lepas tu pasal tu je dah boleh main. I think we need a proper transformation on the plan actually. Contoh macam zaman YBKJ, masa tu Menteri KBS dengan NFDP-nya, National Football Development Program, dan kemudian dengan AMD-nya, Akademi Muqtadari. Pada saya itu startup yang sangat baik. Startup yang sangat baik. Kita kena akui benda tu. Walaupun hakikatnya sama ada diberikan perhatian serius oleh menteri-menteri yang datang selepasnya ataupun tidak, tu nombor dua. Tapi yang ni kita kena puji usaha KJ. Usaha KJ. Cumanya you punya perspektif, Agil punya perspektif on hala tuju NFDP ke depan. Okay? Sebab saya ini benda yang saya buat. Contoh di Perlis. Saya under saya punya NGO. Okay? Kita ada program khas Bola Kid. Which is dah 3 hingga 4 kali penganjuran dalam tempoh 4 tahun belakangan ini. Tapi itu kita buat tournament sekadar memenuhi program dan jadual takwim anak-anak NFDP ni. Sebab kita sayang dia orang perlu banyak tournament. Betul. Dan setiap tournament ni mereka perlu kos keuangan. Nak kena keluar, nak kena pergi makan, nak kena berbelanja. Betul. Dan sebagainya. Okey? Dan kita create benda tu supaya satu motivasi pada dia orang. Apa yang saya buat, saya jadikan dia orang dalam tempoh 2 hari tu tournament liga lah. Okey? Dan road to Stadium Kagak. Stadium Tunku Sek Putra. So jadi bagi dia orang perasaan bermain dalam stadium. So dia orang feel rasa main dalam stadium. Walaupun baru berumur 9 tahun, baru berumur 12 tahun, tapi dia orang feel main dalam stadium. Itu tujuan saya pun. Cumanya bila Agil bercakap soal hala tuju sukan negara ni, tu bola baru satu. Kita ada banyak lagi sukan. Setuju. Contohnya. So apa yang you nak masukkan sebenarnya? Apa masalah yang you rasa sangkut kat mana kita punya sukan? Saya bawa
kita bincang pada satu perspektif lain lah. Saya nak bawa ke satu perspektif lain. Kita ambil contoh hubung kait di antara sukan dan pendidikan. Okay. Saya bagi satu gambaran. Sebab kita ni banyak terdedah dengan filem-filem dan series-series daripada west daripada barat. Dan banyaklah saya pun boleh belajar daripada benda-benda seperti itu. Kalau kita ambil contoh hubung kait sukan dan pendidikan, saya bagi contoh. Kalaulah boleh, bila kita ada visi yang jelas tentang industri sukan, kalaulah boleh Kementerian Pendidikan melihat semula silibus pendidikan dengan memasukkan elemen exploration of talent. Kalau dia boleh main sukan, bina infrastruktur yang membenarkan murid-murid ini explore talent. Kalau boleh berenang, bina kolam renang. Kalau boleh main bola, bina padang bola. Kalau boleh berlari, bina track larian. Sekarang tu dah ada. Tapi you tengok sekolah-sekolah sekarang ni, you terpaksa sampai kadang padang tak ada. Kecuali sekolah-sekolah kluster lah. Ya betul. Macam contoh saya bagi macam di Perlis. Di Perlis ada sekolah bila pelajar-pelajar dia fokus, dia orang training main rugby. Okay, maka sekolah tu jadi sekolah projek rugby. Ada betul. Sekolah projek itu tak bola. Masalah. Itu tak masalah. Okay. Cuma yang saya sampaikan contoh. Saya takut saya hilang point ni. Jadi katalah anak kita ni okey, dia boleh berlari. Okay. Dia boleh berlari dan dia boleh dibawa ke peringkat menjadi atlet negeri contohnya. Dan kemudian boleh jadi atlet nasional. Tapi dalam masa yang sama, disebabkan ada hubung kait sukan dan pendidikan, dia mesti maintain certain minimum requirement untuk pendidikan. Contohnya kalau you kena maintain B, itu B. Tapi point Agil tu saya setuju. Kenapa? Kerana saya pernah berbincang dan berbual dengan coach bola sepak Malaysia yang antara yang top juga, Norizan Bakar dan beberapa orang lagi. Pandangan dia orang kata kalau student ini, pelajar ni, okey, pemain ini, kalau dia orang yang baik dalam pendidikannya, yang ini cemerlang pendidikannya, lagi mudah diajar. Betul. Bukan bererti menidakkan orang yang kurang tak pandai, tak. Tapi kalau orang tu lagi bijak, lagi mudah. Dari sudut disiplin, dari sudut cepat faham, cepat bertindak. So itu saya kata tadi contoh. Kita infrastruktur pendidikan tu dah nampak jelas. Dia boleh main bola di sekolah rendah katalah, atau macam saya kata tadi, berlari di sekolah rendah. Dia masuk sekolah menengah, dia berlari lagi. Jadi bila dia nak masuk ke universiti, dia mesti ada minimum requirement. Mesti ada minimum requirement, dan untuk dia masuk ke universiti, dan universiti akan buat scouting. Sebab saya kata infrastruktur pendidikan kita dah cukup untuk menyokong pembangunan sukan. Ambil contoh bola ataupun rugby lah, paling mudah rugby. You main rugby di sekolah rendah. Lepas tu you masuk sekolah menengah, katalah sekolah menengah ni ada sekolah-sekolah yang jadi sekolah projek rugby, you akan masuk ke sekolah projek rugby sekolah menengah. You main rugby di sekolah menengah, universiti akan datang ke sekolah menengah untuk buat scouting, dan universiti akan offer scholarship kepada bakal-bakal pemain rugby yang akan main di universiti mereka. Tapi mesti ada minimum requirement. So sekarang ni saya faham, kalau you bercakap soal continuity, mesti ada continuity. Daripada situ, bila dia masuk ke universiti, dia jadi atlet rugby universiti, untuk dia main ke peringkat nasional akan scout daripada infrastruktur yang dah memang sedia ada. Ni kalau tidak, saya kata dok, yang saya faham lah. Kadang-kadang you nak main ni, kita nak main ni, kadang-kadang kena masuk persatuan. Dah lah, satu masuk persatuan, you nak kena ada kabel. Ya, kabel. Ini masalah satu lagi. Jadi pemain kena ada kabel. Dah macam kena kabel dengan coach, kena kabel dengan pengurus, kena kabel dengan ini. Kita ada isu-isu politik yang tak berkesudahan. Dalam sukan pun ada politik. Jadi kita akan sentiasa, kalau kita keep on doing the same thing, kita akan sentiasa duduk dalam keadaan yang seperti hari ni. Cukup sekadar kita participate. So saya rasa ini KBS, dia kena ada penyelarasan antara interministry benda ni. Tapi itu memang kita sentiasa lemah lah. Interministerial punya kerjasama, working together ni. Tapi kita dah bercakap pasal Blue Ocean Strategy berapa lama dah. Tapi tetap kita in isolation. Tetap tak ni. So ini antara perkara yang perlu diperhalusi lah pada saya. Jadi kita akan berhenti untuk ke topik seterusnya, Dok. Harapnya KBS boleh spearhead lah. Tapi itu akan menjadi isu perbahasan. Kenapa? Kerana orang akan argue KPI ministry. Betul lah. Okay, efek pada menteri lah. Itu kita cerita. Lepas cerita lain lah. Okay. InsyaAllah jumpa sekejap lagi.
Relax bro. Alhamdulillah kembali lagi kita ke Relax Bro. Tadi kita sembang pasal KBS. Selesai. Tapi Agil. saya nak sebut sikit, tadi Doc ada sebut pasal KPI, Ya. KBS. Dia cerita pasal KPI ni, kadang-kadang saya pun Doc wonder ni Doc. KPI kementerian ni macam mana kita monitor dan apa KPI kementerian? Dulu masa Pakatan Harapan memegang kerajaan, dia adalah kononnya report card dan sebagainya, tapi hari ni macam tak ada je. Yang ni yang bawa sampai orang bincang pasal isu rombakan kabinet ni tak berhenti-henti. Siang malam pagi petang. Even ada media-media ataupun akhbar-akhbar digital yang mula membuat kajian ataupun dapatan. Even ada interview orang awam pun ada. Mandat kini. Kemudian ada kajian dibuat oleh FMT. Walaupun hasilnya mungkin menyentuh sensitiviti pihak-pihak tertentu ataupun menteri-menteri tertentu dan sebagainya, tetapi saya kira perlu diberikan perhatian. Sebab pada saya simple je, kerajaan sekarang ni dah kira dalam kategori 2/3. Sebab apa? Sebab kawan kita ada sokongan, kawan kita daripada Kuala Kangsar. YB Iskandar memberikan sokongan kepada Yang Mohd Perdana Menteri PMX, which is kepada kerajaan lah. Dan Tamun tidak meninggalkan parti beliau. Tapi itu yang confuse. Dia menyokong PMX, tapi dia committed tak tinggalkan Perikatan Nasional. Tapi itu tak kira tak comply pada akta lompat parti ke? Tak. Selagi mana dia, selama mana dia tak declare dia lompat parti, dia tak keluar lah. Dia tak keluar parti, okay, lompat, tak ada masalah saya kira. Tapi nampaknya mungkin dia akan dikenakan tindakan oleh biasanya parti lah. Biasanya parti sepatutnya kenakan tindakan lah kan. Tapi kita bergantung pada parti. Namun apa yang baiknya di situasi sekarang, kerajaan ini secara logiknya dengan sokongan ini, so-called 2/3 cukup, kekal dia insya-Allah lah sampai di hujung penggal lah. 3 tahun akan datang. Sekiranya pilihan raya dalam tempoh PADU yang ke-16 pada tahun 2000 berapa? 26, 27. Lebih kurang. So lama lagi lah ni. Cumanya yang kita cakap, topik kita berbalik kepada topik kita asal tadi ni. Walaupun kerajaan yang 2/3 ni, tapi masih lagi ada isu perbincangan soal reshuffle kabinet kerana rakyat menilai, orang ramai menilai, profesional menilai, private menilai, kita punya KPI menteri-menteri kita dan ministry secara umumnya. So contoh, ini contoh je, orang cakap soal KBS. Ini KPI. Orang cakap soal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, isu beras. Orang cakap soal Kementerian Sumber Manusia. Orang bercakap soal Kementerian Ekonomi, EPU. Orang bercakap dan few lagi. Even ada serangan-serangan peribadi tu saya tak setuju lah. Serangan peribadi kepada menteri-menteri tertentu saya tak setuju. Cuma kita nak tengok apa sebenarnya plan dan hala tuju kerajaan selepas ini. Dan kita berharap daripada reshuffle kabinet ni, kita sebut dari tu Agil. Tak nak ulang banyak kali, kita sebut dari itu bahawasanya ini adalah kuasa penuh Perdana Menteri. Dan siapa pun yang berada di tempat Perdana Menteri tentu nak KPI tercapai. Kalau KPI dia sebagai Perdana Menteri tak tercapai semata-mata kerana menteri-menteri dia tak bantu dia untuk capai KPI tersebut, maka hak dia untuk melakukan reshuffle kabinet, rombakan kabinet. Betul, tapi kalau saya nak ambil perhatian pendengar tentang hasil dapatan daripada mandat kini mandat kini lah. Itu dahsyat. Saya tengok dekat TikTok ni. Antara nama-nama popular yang kebanyakan responden beri ada 2 nama. Satu nama Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Zahid Hamidi, dan keduanya nama Menteri Ekonomi kita, YB Rafizi. Yang ini walaupun saya tidaklah orang kata terima sebulat-bulatnya secara total bahawa inilah nama-nama yang patut dikeluarkan daripada kabinet. Sebab bagi saya tak masuk akal lah nama ini dikeluarkan daripada kabinet atas pertimbangan politik. Sebab timbalan Perdana Menteri kita lah Presiden UMNO dan juga Menteri Ekonomi kita lah timbalan Presiden PKR. Tapi ini adalah persepsi rakyat yang saya rasa
kerajaan hari ini gagal untuk urus. Sebab apa? Bila persepsi rakyat terhadap performance menteri-menteri dalam kabinet, lebih-lebih lagi menteri kanan seperti Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Ekonomi, ia menunjukkan bahawa kabinet PMX tidak berfungsi secara optimum. Macam kita kata, betul, saya setuju dengan pendapat Dok. Itu adalah prerogatif PMX untuk menentukan siapa duduk dalam kabinet beliau. Tapi masalahnya, apa guna kalau hanya sekadar menggunakan pertimbangan politik untuk membentuk kabinet tanpa mengambil kira keupayaan ahli-ahli kabinet untuk menyumbang kepada pembangunan negara yang akhirnya akan membawa kepada kerugian negara. Dan sampai bila kita nak biarkan, ataupun sampai bila PMX nak biarkan menteri-menteri ni duduk dalam kabinet beliau? Okay, to be fair, okay, kalau kita cakap macam tu, kita nak supaya PMX dia tak kira pertimbangan politik. Okay, tapi mustahil lah. Mustahil lah. Itu agak mustahil. Mustahil. Siapa-siapa pun berada di situasi tersebut, dia akan ambil kira pertimbangan politik. To be fair, yang mengkritik menteri itu, menteri ini, apa dia punya measure dia? Apa kayu ukur dia? Adakah kayu ukur kerana dia tak suka muka kawan tu? Kerana dia benci, ada personal issue dan sebagainya, ataupun kerana menteri tersebut benar-benar tidak berfungsi, tak function, KPI dia tak tercapai. Ukuran apa kita pakai? Sebab tu saya suka bingatkan ini sebab tu kita relax bro ni, sebab kita nak supaya biarlah kita hukum orang dengan adil. Betul. Kita hukum orang dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ulang ayat ni banyak kali. Jangan kerana sikap ataupun jenayah sesuatu kaum kita melakukan hukuman yang tidak adil ke atasnya. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Kita minta supaya apa? Ini to be fair. Saya faham. Rakyat berhak bersuara. Ini demokrasi. Okay, dia berhak berkata dia tak suka, dia berhak berkata dia tak setuju, dan dia terjemahkan dalam undi pilihan raya. Dan betul. Ini hasilnya adalah hari ini. Okay? Tapi pada masa yang sama, untuk menjadi masyarakat yang lebih bertamadun, okay, lebih memikirkan soal impak dan kesan tindakan, tentunya tindakan yang kita nak buat tu nak kena fikir dengan cara yang matang. Dan dengan cara yang rasional. Setuju. Jadi saya kurang setuju kalau sekiranya attack. Saya tak suka kawan ni sebab muka dia macam ni, sebab saya tak suka. Saya tak boleh tengok dia. Tak boleh. Pada saya tu tak boleh. Tak adil lah. Tapi kalau you review, kalau you buat semakan terhadap kementerian dia, kalau buat kementerian dia apa? Katakanlah dia kementerian Timbalan Perdana Menteri, KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Luar Bandar. Okay, tak capai KPI satu, that's fine. Itu boleh diukur. Tetapi kalau sekadar tak suka, apa kayu ukur dia? Betul. Macam contoh macam Iwan Rafizi, Menteri Ekonomi kan, orang bercakap soal cerita-cerita lama lah. Ini semua cerita lama. Dulu ada formula, sekarang sekarang apa ni? Sekarang mana patah balik? Dengar-dengar kata GST pun nak buat balik dah apa semua. Dulu kata PTPTN pun tak dihapuskan. Tapi PTPTN tu ada hujahnya. Yang terbaru dalam PRU yang ke-15 ataupun PRU yang ke-14, PH telah ubah ahli tuju dia. Dulu sebelum PRU yang ke-13 hapus PTPTN. PRU yang ke-14 tak hapus. Tangguhkan, lewatkan bayaran. So itu telah berbeza. So jadi video-video lama-lama tu pada saya move on lah. Kita move on. Kita ke depan terus maju ke hadapan. Tapi iyalah, saya setuju. Saya setuju dengan pendapat Dok tadi. Tapi adalah perlu untuk PMX memastikan beliau boleh mengukur performance menteri-menteri kabinet. Sebab apa? Akhirnya dia kena showcase performance ni pada rakyat. Tapi pada pandangan lagi lah. Pada pandangan bro, dari sudut timing. This is about timing ni. Walaupun kita nak kata, yang ni saya mungkin agak kritikal sikit soal ni. Walaupun mungkin kita kata tak cukup setahun lagi dan sebagainya, tapi macam mana kita nak? Dia tak ada perfect timing, Dok. Bagi saya tak ada perfect timing. Kalau dia nak tukar, dia tukar. Kalau dia tak nak tukar, dia tak payah tukar. Sebab akhirnya timing ni is all about when it come to election. Bila you tak perform, you tak tukar, then come election, you akan ditukar. Kalau akan ditukar lah. Kalau rakyat rasa perlu ditukar, tukar. Dan akhirnya rakyat kena terima satu hakikat bahawa dalam keadaan sekarang, politiknya terlalu dinamik. Siapa-siapa boleh jadi kerajaan. Semua, kita dah test semua orang. Dan akhirnya, hari ni kita akan beri mandat sepenuhnya pada PMX yang ada 2/3 majoriti.
Kita bagi dia chance. Perform or change. Ah. It's clear cut. For Yeah. me, it's clear cut. There's no timeline for him to reshuffle the cabinet. Tak ada kata bagi 10 bulan, bagi 24 bulan, tak ada. Dia rasa dia patut tukar, dia tukar. Dia rasa kabinet dia berfungsi, tak payah tukar. Dan akhirnya, sampai PRU ke-15, PRU ke-16 nanti, kalau performance dia tak bagus secara keseluruhan, dan dia akan ditukar. Itu je. Bagi saya mudah. Okay, ni yes or no nak tanya. Politik khidmat bakti. Orang kata relevan tak relevan. Tapi kita menang di pelangai. Kita menang di pelangai. Susah nak cakap sebab kita menang di pelangai. Akhirnya BN menang di pelangai. Kadang-kadang kita penat sebagai orang politik. Macam kita jaga kawasan, Kita balik ke kawasan. Kita ambil aduan. Saya di kawasan, saya selesaikan contoh daripada April itu, sejak pegang ketua bahagian sampai hari inilah, Oktober. 288 aduan yang kita selesaikan. Okay, tapi kalau wakil rakyat bukan soal tu, tapi bila fikir-fikir balik, ada orang kata kat saya, apalah balik-balik ni, dah lah kalah pilihan raya itu. Kan, maknanya orang tak ingat kau, orang apa yang kau buat 5 tahun lepas, orang Kangak tak ingat pun, orang Kangak tak tahu. Nanti nak pilih election baru kita buat lah. Tapi saya punya pandangan, ini my view, saya punya pandangan, saya kurang mempercayai teori kalau tak study boleh paksa. Sebab kita ada tengok kawan-kawan kita macam tu masa sekolah dulu, masa universiti. Dia ni tak baca buku, tak study, tak apa pun. Okay, tapi paksa cemerlang. Dia sama macam istilahnya kita bantu dan sebagainya, baru boleh jadi cemerlang lah. Boleh cemerlang. Okay, saya punya teori, saya percaya kalau kita ada anak kita pun, kita akan minta anak kita baca buku, betul tak? Betul. Kita takkan kata ke anak kita, tak apa, dia tu tak baca buku pun, tak payah baca, betul tak? Okay, so dengan teori itu saya akan terus bekerja. Maknanya terus membantulah. Sebab politik khidmat bakti ni dia evergreen. Betul. Cuma kita pun ada lebih manusia. Bila kita buat macam-macam kerja, kita tolong orang, kita pergi, kat mana lagi lah kita tak buat? Contohnya. Cuma saya berpendapat kalau berkenaan dengan politik khidmat bakti ni, dia tengok kawasan. Dia tengok sosio-demografik lah. Kalau di bandar ni, saya rasa politik khidmat bakti ni dah tak relevan lah. Sebab dia lebih pada isu base, membincangkan tentang isu-isu rakyat, dan sejauh mana suara tu didengari oleh rakyat, dan serasional mana isu itu dibincangkan oleh ahli-ahli politik dalam kawasan bandar. Berbeza dengan kawasan luar bandar. Tapi macam saya kata tadi, kita menang di Pelangai. Lebih kurang dalam majoriti 2,000 lebih, walaupun sedikit berkurangan. Dan saya tak ke Pelangai sebab saya tak sempat nak ke Pelangai. Tapi kalau dilihat daripada laporan-laporan WhatsApp daripada kawan-kawan dalam Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, banyak kita buat politik khidmat bakti di Pelangai. Memang kena buat politik khidmat bakti di Pelangai kalau kita nak menang. Sebab itu memang orang kata budaya politik di Pahang dibentuk, yang mana kita kena buat khidmat bakti supaya rakyat menyokong. Dan kita menang. Cumanya isu-isu seperti kekalahan di Felda, kemudian kekalahan kekalahan di Felda dan kemenangan di kawasan bukan Melayu. Kemudian kekalahan di undi-undi pegawai undi pos. Jadi ini semua saya kira parti perlu memberikan perhatian. Sebab ini masih lagi pada saya dalam tempoh kesan daripada tsunami pilihan raya PRN yang lepas dan PRU yang lepas. So itu masih ada. Saya masih lagi dalam keadaan yang merasakan bahawa walaupun kita menang di Pelangai, we are still not safe. UMNO masih lagi dalam keadaan yang mana orang Melayu masih menolak kita. Dan to be honest with you, Doc, saya masih lagi tak nampak UMNO ni berbuat apa-apa. Saya masih merasakan kita belum ada satu drastic move yang membenarkan kita berubah dan kembali diterima oleh penyokong Melayu. Tapi saya yakinlah insya-Allah kot, itu tak menghalang kebangkitan semula. Betul. Tidak. Tidak menghalang. Itu saya tak nafikan. Cumanya kita kena sentiasa. Saya optimis insya-Allah. saya lebih pada realistic situation kita. Memang akhirnya kita pada hari ni masih lagi ditolak oleh orang Melayu sebagai sebuah parti Melayu terbesar dalam negara, dan kita masih lagi belum dalam keadaan yang
membuat satu tindakan yang drastik untuk mengembalikan kepercayaan dan sokongan orang Melayu kepada kita. Yang ini yang saya rasa kritikal. Kita dah pun orang kata almost tahun dah kita selepas pilihan raya, masih lagi nampak kita selesa dengan kedudukan kita dalam kerajaan perpaduan. Masih lagi, ialah orang kata kita menang, argument dia menang. Mana ada menang dalam kekalahan? Tak, kita menang di pelangai. Cumanya walaupun ada argument yang kata kita reduce majority, dia akan balas pada tapi kita menang. Yang itu saya takut. Itu saya takut sebab apa? Lama kelamaan kita terlalu selesa bermain third fiddle. Kita lupa bahawa kita sebuah parti Melayu yang terbesar dan kita perlu mendapatkan sokongan majoriti orang Melayu. Dan kita akan sentiasa gagal sekiranya kita tidak melakukan apa-apa perubahan. Jadi saya rasa itu pandangan saya daripada hasil pelangai. Mungkin kita akan berbincang lebih banyak berkenaan dengan penambahbaikan dalam parti. Kita akan beralih pada topik seterusnya. Jumpa lagi selepas break. Yep. Relax bro. Okay, kembali kita lagi dalam Relax Bro. Agil, sagi dua ni orang mengamuk dekat airport because of sebuah syarikat My Airline yang ditutup. Jadi dia menghentikan semua penerbangan dia. Jadi bagaimana orang yang sepatutnya terbang tak dapat terbang, nak kena terbang hari ni sampai-sampai tak ada. Khabar terbang tak ada. Bukan khabar terbang tak ada, maknanya tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan. The whole company cease operation. Yang jadi isunya adalah, okay, ni mohon bertenang, relax. Yang jadi isunya adalah menunding jari kepada kerajaan. So what's your comment about that? Dia isu My Airline ni memang semua orang terkejut bila dia cease operation. Untuk makluman semua pendengar, My Airline ni adalah antara salah satu pemain industri yang baru dalam industri penerbangan, dan dia beroperasi tak sampai setahun. Dalam 8 bulan maksimum. Dia tak sampai setahun. Ini kira dah pasca COVID dah. Pasca COVID tak sampai setahun. Dia stop pun sangat immediate. Dia stop dalam hari kemarin, semalam dia announce untuk stop sepenuhnya pada 12 hari bulan esok. Maksudnya pembelian siapa tiket yang orang, ada tiket ni tak boleh terbang lah. Dan I think Malaysia Airline tadi saya baca dia offer 55% discount untuk semua customer My Airline yang nak membeli tiket, menggantikan penerbangan mereka yang tak boleh dilaksanakan atau tak boleh dibuat dengan My Airline. Cumanya satu benda yang saya agak bingung ialah macam mana My Airline boleh sampai ke tahap itu. Sebab untuk terlibat dalam industri penerbangan ni, Dok, regulatory bodies kena go through semua benda. Dari segi viability of the business, dia punya financial situation, dia punya operation readiness. Ini semua dia kena tengok. Termasuklah sekiranya ada kemungkinan red flags yang perlu dikenal pasti, yang menampakkan bahawa syarikat penerbangan ini akan mengalami kerugian. Perkara pun seperti inilah. Sebab dia kata the My Airline ni cease the whole operation sebab dia tak mampu, ada kekangan kewangan. Itu pun seminggu selepas CEO dia letak jawatan. And CEO dia letak jawatan pun atas, dia kata alasannya ialah sakit. Jadi saya masih bila CEO dia letak jawatan tu, saya nampak macam ada benda tak kena. Sebab alasan tu sangat sudden. Dan terus seminggu selepas tu My Airline announce cease operation. Yang itu satu. Keduanya, saya rasa ini adalah satu an eye opener lah kepada kerajaan, termasuklah badan-badan berkuasa. Tapi salah kerajaan ke ni? Saya tak boleh cakap salah kerajaan. Sebab apa, Dok? Kadang-kadang benda ni unpredictable. Sebab kadang-kadang bila kita tengok bila dia nak masuk untuk dapatkan lesen, semua benda cantik on paper. Tapi bila berlaku semasa tempoh menjalankan perniagaan dalam industri penerbangan ni, ada banyak. Tapi financial report takkan tak boleh. Dia susah nak cakap, Dok, pasal fluctuation. Contoh minyak lah. Minyak dia bukan macam minyak kereta. Minyak dia mahal. Aviation. Kalau dia tak hedging, dia tak ada hedging untuk minyak pun, jet fuel lain itu pun akan jadi masalah pada dia punya cash flow. Bila cash flow masalah, dia akan start cut corners. Ini bila cut corners ni yang bahaya, akan melibatkan keselamatan penumpang. Yang ini kita tak nak. Sekiranya kita tak letak measures, tak ada measures in place. Cumanya yang saya rasa kerajaan kena tambah baik. Walaupun kita tak boleh nak salahkan kerajaan, tapi kerajaan kena ambil tanggungjawab, terutamanya dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh penumpang-penumpang, mereka-mereka yang tiba-tiba terus tak ada kerja
Kerja dekat dalam My Airline ni, tiba-tiba tu tak ada kerja ni. Berapa ramai pekerja dia? Saya tak ada figure dia. Tapi berapa banyak kapal dia ada? Itu pun saya tak ada figure dia, Dok. Tapi tak banyak lah. And dia pun tak banyak routes, tak silap saya. Cuma itulah kerajaan kena terlibat, itu satu. Dan ketiganya, kedua pasal staff-staff yang hilang kerja ni. Dan ketiga, kerajaan kena melihat semula proses-proses untuk beri lesen kepada pemain-pemain industri yang baru. Terutamanya bila tiba-tiba immediate macam ni tak boleh lah. Kenalah ada exit communication. Maksudnya kalau syarikat tu masuk dapatkan lesen, kena ada satu requirement. You nak berhentikan operasi, you kena bagi tahu 3 bulan awal ke 6 bulan awal ke, supaya kerajaan boleh anticipate isu-isu yang akan berlaku bila dia cease operation. Yang ini saya rasa kerajaan masih lagi dalam proses untuk menyelesaikan keadaan. Hopefully Dapat diselesaikan diselesaikan lah. Jadi bawa bertenang lah. Bawa bertenang lah. Agi boleh cerita sebab dia memang dalam bidang pengangkutan ni, specialist. Tu kita tadi bila bincang-bincang ni tak bincang pun isu ni, cuma pasal isu ni tengah hangat. Hangat, orang marah. Saya pun baca pun, Meluah perasaan. saya pun tengok kesian lah. Ada kawan-kawan yang dia sampai level maki kerajaan. Yang tu kita kena relax bro. Kita kena relax bro. Jangan marah kerajaan. Kadang-kadang benda ni dia tak boleh nak predict. Cuma kita kena minta kerajaan untuk cuba selesaikan masalah ni. Okay. Jadi insyaAllah kita akan jumpa di minggu yang akan datang, episod yang akan datang. Jangan lupa tolong subscribe, like dan follow Relax Bro di Spotify, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan juga TikTok. Okay. Kita jumpa. Terima kasih. Jumpa lagi. Datang. Relax Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Relax, bro.